paling tinggi sabit daripada hadis ini ialah Nabi SAW pernah membuat negeri ataupun dia suruh buat negeri. Tidak sabit bahawa Nabi SAW buat ini sebagai melaksanakan hukuman had. Dah, tu Nabi telah buat lagu tu, memang betul, kita terima. Tapi dia buat tu sebagai apa? Sebagai apa? Melaksanakan hukum had atau tidak? Bahkan ada kemungkinan itu dilakukan sebagai melaksanakan hukuman ta'zir. Hukuman ta'zir. Fala yatimul istidlalu biha ala kaunihi haddan. Jadi tak cukup tu syarat untuk nak buat dalil bahawa hadis ini menunjukkan hak buat negeri setahun itu sebagai had. Tak cukup, kata dia. Lepas tu ada lagi hadis ini, dia sebut ini di beberapa hadis. Beberapa hadis disebut lagi di sini, tak perlu dibaca lah. Maknanya hadis-hadis menunjukkan Nabi SAW tak ada buat negeri pun. Hak adanya sebab, satu sebab tak ada. Sama ada kita kata hadis hak buat negeri setahun itu sudah mansuh, ataupun itu kalau kita nak terima tidak mansuh pun bukan sebagai had. Serupa dengan hak sebab 80 watan terhadap orang yang minum arak, itulah. Jadi hak 40 lagi, hak 40 tu je hak sebenarnya sebagai hadnya. Hak 40 lagi bukan sebagai had. Itu sebagai ta'zir. Sebagai ta'zir. Lepas tu banyaklah dia mari ni dalil-dalil di sini. Dan dia sebut di antara hak menariknya dia sebut sini yang ke-8, dalil yang ke-8 tadi. Daripada Ibnu Musayyab, dia kata Umar pernah membuat negeri Rabi'ah bin Umayyah bin Khalaf kerana minum arak. Dia pernah buat negeri. Buat ke Khaybar. Nyelari pergi jumpa dengan Hirakla ataupun Hiraklu, lepas tu masuk keris dia. Tu dia. Umar pun kata lepas pada tu, la ugharribu ba'dahu musliman. Saya tidak akan buat negeri lagi lepas pada ni mana-mana orang Islam, kata dia. Ni Abdul Razak sebutkan di dalam musannaf dia. Jadi kata-kata Umar ini, saya tidak akan buat negeri selepas ni mana-mana orang Islam ni, umum ni orang Islam ni hak zina pun orang Islam juga. Maknanya dia tidak akan buat negeri juga. Menunjukkan kalaulah satu had, dia tak boleh kata saya tak akan buat negeri, mesti kena buat. Ni dia boleh kata gitu, tu menunjukkan hak buat negeri sah tu bukan sebagai had. Tu menunjukkan gitu. Banyak lagi lah muka lapas sini dia mari dalil. Lapas. Jadi hak Nabi SAW suruh buat negeri setahun ke apa sini sebagai tambahan ni serupa dengan hukum hak di awal pengharaman arak lah. Bila haram arak tu Nabi SAW suruh pukul payah arak tu, bekas-bekas arak tu punah habis. Padahal mesti kah? Tidak mesti. Ini dia nak menguatkan hukum itu. Dia peringkat permulaan. Sepatutlah juga. Padahal kalau basuh hak tu boleh cuci, tak ada satu, boleh guna pula. Bahkan ada hadis pun sahabat-sahabat kata, tidakkah kalau kita basuh boleh guna? Nabi kata, tak apalah lagu tu. Tapi di suatu ketika dia pernah suruh pukul dan pecahkan tempayan-tempayan tu. Lepas tu dia kata Nabi SAW tidak sebut buat negeri setahun ni. Negeri tu negeri setahun mana? Sejauh mana? Buat negeri, kita panggil bahasa kita ya buat negeri ni, bahasa Arabnya taghrib. Taghrib tu maknanya mengasingkan dia daripada tempat asal dia. Kita panggil buat negeri, mana negeri Kelantan, Terengganu gitu. Tak boleh fikir lagu tu. Itu nak mudah terjemah saja. Mana di sini dia kata Nabi SAW kata suruh buat negeri lah, kita kata. Sejauh mana negeri? Dia tak ada sebut. Kalau hak dia mesti sebut dengan perincian dia. Misalnya 100 sebatan, 40 sebatan, 80 sebatan. Kalau ni berapa jauh, berapa batu, dia kena sebut. Dia tidak sebut menunjukkan ini bukan had. Ini bukan had. Sebagaimana dia kata setahun, ada sebut. Tapi sejauh mana? Kena sejauh mana sekurang-kurang. Dan hak kita nampak di sini tak ada sebut lah. Hak kita nampaknya Nabi SAW suruh buat negeri ni, hak berdasarkannya itu berdasarkan siasah, kebijaksanaan seseorang pemimpin itu. Sebab apa? Orang tu kan kalau di satu tempat tu dia sudah kena hukum,
Kalau dia duduk situ juga boleh jadi. Walaupun dari segi ajaran Islamnya sudah ajar tak boleh kata gapo dah ke dia. Haram, dosa kalau kata ke dia. Tapi mulut orang ni bukan boleh kunci mulut orang. Lepas tu pandangan orang terhadap dia pun berasa segan. Sebab apa? Orang-orang ni kenal belakang dia. Tapi kalau pergi jauh, boleh jadi dia boleh bina hidup baru. Itu dari segi masalahnya, hikmahnya. Ada munasabah juga. Kalau kerajaan, pihak pemerintah tu fikir munasabah atas pergi jauh tu, iyalah, tak apa, molek lah. Tapi mungkin dari satu segi, kalau pergi ke lain, dia kata orang sini tak tahu, tak kenal dia, boleh jadi berlaku pula. Boleh jadi juga. Sebab itu terpulang kepada pemerintah. Kalau duduk di tempat dia sendiri, dia malu dah. Dan orang pun beringat dah dengan dia. Boleh jadi. Ada kebaikan juga di situ. Bermakna ini terpulang kepada pemerintah. Hak tu hak moleknya. Kalau kita tak saya kata mansuh. Kalau kata mansuh, habis cerita dah lah. Habis. Tak kecek panjang dah lah. Maknanya hukum orang yang belum berkahwin ni, apa dia? Sebab 100 sebatang. Sudah. Habis. Begitu juga rejam. Ni orang yang sudah berkahwin, sebab 100 sebatang dan rejam. Dia sebut sini. Tadi tak ada sebut. Hasan Basri, Ishaq bin Rahawai, Daud Zahiri, Ibnul Munzir mengatakan orang yang berzina perlu dilaksanakan kedua-dua hukuman ini ke atasnya. Ni. Kena ni. Dan ini yang dipilih oleh Imam Ahmad, pendapat ini. Tapi bukan jumhur ulama. Bukan jumhur ulama. Ni ramai dah ni. Ramai pun jumhur ulama ni. Dalam dunia Islam beribu-ribu ulama. Bukan 2-3 orang. Kalau bos ramai ni tak ramai lagi. Tapi adalah hak berpendapat gitu tu ada. Mengikut jumhurnya kena rejam saja. Tidak boleh disebab. Kerana Nabi SAW dalam hadis-hadis hak masyhur, hak banyak ni, hadis-hadis hak tentu sekali jelas. Kemudian semasa akhir hayat Nabi SAW dah ni perempuan Ghamidiyah, Ma'iz Al-Aslami, dah cerita hak Yahudi, 2 orang Yahudi yang kena rejam tu, semua tu. Ini adalah peristiwa akhir. Jadi kira-kiranya kalau nak memansuhkan hak ni jadi nasikh. Jadi hak kata sebab 100 sebatan tu, itu sudah mansuh. Apa lagi hak ni hak rejam ni kan siapa mati kan? Apa makna sebab laginya? Kalau kita perhati dari segi hukum Islam ni, banyak perkara kalau sudah dilaksanakan hak besar, hak kecil tu dia masuk dalam tu sekali. Banyak perkara lagu tu. Dia panggil masalah tadakhul. Itu dalam istilah fiqh. Misalnya kita berhadas besar, berjunub. Lepas tu kita buang air kecil ke air besar ke, berhadas kecil. Jadi kita kena ambil air semaya dan mandi kedua-duanya ke kalau ke mana? Nak mengangkat kedua-duanya. Jawabnya jumhur ulama mengatakan saya lah buat hak besar. Mandi. Bila mandi kita tak ambil air semaya pun dengan sendiri jadi masuk air semaya. Sebab hak tu hak kecil, dia akan masuk dalam hak besar. Hak ni pula gitu juga. Hak besarnya kan siapa mati ni? Kalau nak kira masuk dah hak kecil tu dalam hak besar ni. Tapi hak kata ini mansuh. Tapi dia kata hak tu sudah mansuh, dimansuhkan oleh ayat dalam suratul Nisa dan kisah Ma'iz Ghamidiyah Asif hak jadi boruh tu. Anak dia jadi boruh, hijau dengan orang tu, dia berzina dengan bini orang tu. Hak tu dalam Bukhari ke apa ada. Sini pun akan datang kita akan jumpa. Dia kata hak tu sudah mansuh. Hafiz Ibn Hajar jawab gitulah kata dia. Tapi ni Maulana Taqi Uthmani kata, dia kata muskil jawapan tu tak berapa kemah kalau nak kira tu. Sebab apa? Amir Asy-Sya'bi meriwayatkan bahawa Ali telah menyebat Syurahah Al-Hamdaniyah pada hari Khamis. Dia rejam pada hari Jumaat. Lepas tu dia kata, saya sebab berdasarkan kitab Allah, saya rejam berdasarkan sunnah Rasulullah. Akhrajahul Bukhari wan Nasa'i wad Daraqutni kama fi Fathul Bari pun ada juga. Kalau sudah mansuh, apa Sayyidina Ali buat lagi lagu tu? Ni persoalan. Sebab tu masih ada lagi tadi hak pegang kedua-dua tu. Apa Sayyidina Ali buat lagi? Hak mansuh, orang tak pakar kalau sudah mansuh. Ni Sayyidina Ali buat zaman pemerintahan dia lah ni.